warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi syayatinu فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan takdir yang baik daripada Allah, malam ni kita dapat bertemu dan dihimpunkan oleh Allah di dalam surau kita ni, dalam masjid kita. Ni kira masjid ke kira surau? Surau Jumaat lah. Surau Jumaat di masjid lah. Sebab dia orang Melayu panggil surau. Dia dalam kitab dia sebut masjid jami' dengan ghairu jami' tu ya. Surau ni orang kita tuan-tuan. Dia ada masjid jami' dan ghairu jami', masjid yang didirikan Jumaat dan masjid yang tak didirikan Jumaat. Ni kita boleh niat i'tikaf macam tu. Jangan lupa pula niat i'tikaf. Sebab niat i'tikaf ni ramai orang lupa tuan-tuan. Ramai orang lupa. Walaupun dia satu ibadat yang paling kecil. Dia kecil lah. Niat saja. Tapi kurniaan dia terlalu besar. Kerja dia terlalu mudah, kecil, ringan, tetapi orang ambil terlalu mudah. Niat saja. Tapi niat itulah yang sering kita gagal lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun peluang yang Allah siapkan dan sediakan kepada kita ini adalah satu peluang yang cukup besar bagi melayakkan kita untuk masuk syurga Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada malam ini adalah takdir yang baik daripada Allah. Bukan saya mau, bukan tuan-tuan mau, tetapi atas kemahuan Allah. Dan ia berlaku.
dan tidak ada siapa yang boleh menidakkan akan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada siapa yang boleh menghalang sesuatu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah ini akan berlaku. Sebab itulah apabila kita lihat kepada masa yang Allah berikan kepada kita, masa yang berlaku terlalu pantas, masa yang berlaku terlalu cepat. Kalau kita fikirkan sendiri, sekarang kita berada di 2023. Cuba kita pandang ke belakang semula. Tahun yang kita telah tinggalkan, 2022 itu apa yang kita buat. Kalau kita toleh ke belakang semula, Ramadan yang Allah bagi kepada kita, Ramadan yang lepas, apa yang kita telah laksanakan? Kerana kita akan bertemu dengan Ramadan tidak lama lagi. Kita jangan selalu tengok kat depan, tuan-tuan. Tengok di belakang sama. Ayat alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, tengok belakang sama. Ramadan memang nak datang tak lama lagi. Tapi kita tengok dan kita fikir Ramadan yang telah berlalu kepada kita pada tahun lepas, apa kita buat? Jikalah Ramadan ini tuan-tuan seorang guru dan seorang manusia, dia adalah seorang guru yang paling baik. Dia didik kita setiap tahun. Jika, saya sebut ni jika, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata, Ustaz Ahmad Rizam kata Ramadan ni seorang guru. Saya kata jika. Jika bulan Ramadan ini seorang guru, dia adalah guru yang paling baik. Tetapi kita adalah murid yang paling gagal. Kerana apa, tuan-tuan? Kita dah duduk di dalam bulan Ramadan ini berapa kali? Berapa kali kita telah menghadapi Ramadan? Dan berapa kalikah kita telah berpuasa dalam bulan Ramadan? Saya nak bawa sedikit saja kepada tuan-tuan, sebab nanti tuan-tuan akan dengar daripada asatizah yang lain benda yang sama. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, puluhan kali kita berpuasa dapat tak natijah yang Allah siapkan bagi orang yang berpuasa. Yakni la'allakum tattaqun. Allah didik kita, tuan-tuan. Hebatnya Allah. Allah didik kita menjadi seorang hamba Allah dengan perjalanan Ramadan ini. Saya nak kata macam mana? Kalau kita dah puasa 50 kali, kita tak boleh jadi orang yang takutkan Allah. Kita adalah orang yang gagal. Tuan-tuan, kalau kita gagal dalam dunia ni, boleh tak kita berjaya di akhirat? Kalau dalam dunia lagi kita gagal, boleh tak kita berjaya di akhirat? Allah nyatakan pada kita, tuan-tuan, ini bukan sekadar ilmu saja. Sebab besok Al-Quran ini akan ditanya oleh dua malaikat kepada kita di dalam kubur. Kita jangan selesa selagi mana Allah tidak matikan kita husnul khatimah. Jangan duk selesa, tuan-tuan. Jangan selesa. Ada cerita orang yang
seluruh hidup dia buat ibadat, matinya kafir. Ada cerita seluruh hidupnya buat maksiat, matinya husnul khatimah. Kita jangan selesa lagi, tuan-tuan. Ada orang yang seluruh hidupnya kafir, matinya Islam. Dan ada orang yang seluruh hidupnya sebagai seorang Islam, akhirnya matinya kafir. Ada, tuan-tuan. Ini berlaku. Dan kita jangan selesa. Jika kita tak boleh duduk tempat yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Allah didik kita supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita semua faham. Saya tak kupas pun masalah takwa ni. Sebab kita semua faham. Bila sebut saja takwa, kita buat benda baik, tinggal benda jahat. Persoalan. Kita buat tak semua perintah baik yang Allah suruh kita? Kita buat tak agak? Jangan tengok yang sunat dulu, tuan-tuan. Tengok hak wajib dulu. Kita selesai tak? Kita selesaikan tidak lagi perintah wajib yang Allah perintah dekat kita. Dalam hidup kita ni, kita selesai tak lagi? Jangan tengok semayang malam dulu. Jangan tengok puasa sunat dulu. Kita tengok hak wajib. Saya semayang, Ustaz. Saya puasa, Ustaz. Saya zakat, Ustaz. Hak wajib lain-lain. Syukur ni sunat kah wajib? Sabar ni sunat kah? Tuan-tuan, saya nak tanya, sifat mazmumah ni dengan sifat mahmudah ni, hak ni sunat kah? Dia wajib buang? Wajib buat? Macam mana? Sifat mahmudah ni yang kita mengaji tasawuf ni, dia wajib buat kah sunat buat? Yang kita duk faham selama ni. Sifat mazmumah yang kita duk mengaji selama ni, dia sunat buat, sunat makruh kah? Ataupun dia wajib tinggal ke? Kalau buat ni jadi haram atau buat ni jadi makruh? Tuan-tuan fikir. Saya bawa cerita ni, bawa jalan ni, tuan-tuan fikir. Selesai ke tak lagi? Kalau kita kata kita orang yang bertakwa, kita ambil konsep takwa secara umum. Laksanakan segala perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Kita tinggal tak seluruh larangan Allah, hak yang Allah perintahkan? Jangan tengok hak makruh, jangan tengok yang tu, jangan tengok dulu. Tengok hak haram dulu. Tengok hak haram dulu. Kita tinggal tak semua benda? Saya tak tinggal semayang, betul? Ni benda yang saya bawa. Kita mengumpat tak lagi? Kita baca tak aib orang lagi dalam WhatsApp? Kita bermusuh-musuh tak dengan orang lagi? Kita sombong tak dengan orang lagi? Kalau orang tegur kita, bagi nasihat kita, kita rasa apa dalam diri kita? Benda tu kita wajib tinggal ke? Kita wajib buat? Baik, tuan-tuan, saya tak bawa lagi benda ni. Kita langkau, kita skip, kata orang sekarang. Zaman ini bukan zaman 40 tahun dulu, tuan-tuan. Kita pihala ke depan lagi ni. Depan ni apa yang nak tunggu kita? Hak depan ni. Ni bukan hak 40 tahun dulu ni, tuan-tuan. Ni zaman yang kita nak tunggu kat depan ni. Apa hak kat depan ni? Hak yang kita semua baca dalam medsos. Kutub utara, kutub selatan, salji semua dah, ais semua dah cair. Bawah dia ada satu gunung berapi yang telah aktif. Sampai ada pakar-pakar meramalkan 2040 akan berlakunya kiamat iklim.
Dunia ni akan terjadinya musibah kerana air ini telah terlalu banyak. Kita nak duduk ni, nak tempuh ni. Nak tempuh ni. Hak ni baru iklim. Belum terjadi kepada umat. Belum terjadi kepada masyarakat. Belum terjadi kepada seluruh apa yang dikatakan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum terjadi kepada seorang isteri, belum terjadi kepada seorang anak, belum terjadi kepada seorang pemuda dan pemudi. Ni kita nak hadap ni, tuan-tuan. Yang kita nak hadap ni. Yang dah berlaku, tuan-tuan. Nabi kata, bila nak sampai saat itu, saya tiap-tiap kuliah, saya bagi tahu. Tuan-tuan, antara jarak kejatuhan khilafah Osmaniyah dengan kita, lama mana lagi? Lama mana lagi? Baik, 100 tahun kata sahabat kita, saya bagi tarikh kejatuhan khilafah Osmaniyah 1924. Tu tarikh kejatuhan dia 1924. Genap 100 tahun bila, tuan-tuan? Bila? Saja malam ni saya tak mengajak sangat, saya nak santai dengan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dalam tekanan. Nak mengaji tak boleh, nak apa tak boleh. Sian kat tuan-tuan. Bila genap 100 tahun, tuan-tuan? Tahun depan. Tahun depan. Genap 100 tahun, tahun depan. Tuan-tuan, kalaulah kita beli rumah cara riba, tahun depan, Nabi kata, sampai masanya, Allah zahirkan mujadid akhir zaman. Macam mana kalau kita mati, masih dalam beli rumah cara riba lagi? Ni ikat 25 tahun ni. Kalau Islamik tak apa, kalau kamu Syinah. Tuan-tuan baca hadis tak? Jumpa tak? Ni balik cari sama-sama. Saya pun tak pandai kan? Saya tak pandai sangat, tuan-tuan. Orang yang mengamalkan riba ni, amalan ni Allah terima ke tak? Jadi agak-agak kalau ikat 25 tahun, macam mana? Sama-sama lah kita kaji diri kita sama-sama. Pagi tadi anak saya tanya, ya besok kiamat. Besok kiamat orang Islam tak ada kan? Orang mukmin dah tak ada kan? Ya betul. Bini ramai lagi. Tak apa lah. Kita nak tanya, kita betul-betul mukmin ke? Kita betul-betul Muslim ke? Betul tak kita mukmin? Betul tak kita Muslim? Kita tak ragu langsung dengan Allah. Kita tak ragu langsung dengan hukum Allah. Kita tak ragu langsung. Kita ambil betul. Kita pegang betul. Kita genggam betul. Ataupun kita ragu dah dengan Allah. Kita ragu dengan hukum Allah. Kita ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita ragu tentang. Orang percaya ni macam mana? Tuan-tuan tahu beza. Tahu lain. Percaya lain. Abu Jahal ni dia tahu tak Muhammad ni Nabi? Tahu. Tapi dia tak percaya. Dia tak percaya. Dia tahu, tuan-tuan. Orang Yahudi, orang Nasara, orang Majusi, mereka ni semua tahu yang Muhammad ni adalah Nabi akhir zaman. Tapi mereka tak percaya. Tahu tak pakai, tuan-tuan. Kita kena percaya. Bila sebut kata pasal iman, al-iman iqrar bil lisan. Ni nak zahirkan kita sebagai orang Islam. Dan ini salah satu syarat nak menjadi mukmin dan nak jadi muslim.
Dia kena ikrar, syarat sah syahadah, iaitu dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Nak bagi dia beriman, dia sekadar dia mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi dia tidak tasdiqu bil qalbi. Dia tak benarkan dengan hati dia. Dia cuma Islam pada orang ramai, tetapi dia tak beriman pada Allah, kerana Allah tengok kat tasdiknya tadi. Dia percaya semua tak? Dia pegang semua tak? Lalu hak ujung sekali, bagi menyempurnakan iman ni tadi, wa amalu bil arkani, dia kena beramal dengan seluruh anggota dia. Kalau dia tak beramal dengan seluruh anggotanya, nescaya dia tak boleh bebas, dia tak boleh keluar daripada api neraka Allah. Saya beriman, saya semayang tak tinggal. Kita orang lelaki susah tuan-tuan. Orang lelaki ni Allah tanya pasal isteri. Isteri kita tu tak aurat, ikut tak macam mana yang Allah suruh, yang Nabi suruh? Jadi saya pakai tudung Ustaz, memang pakai tudung, tapi dada tak tutup. Nabi suruh macam tu tak? Allah suruh macam tu tak? Berapa lama dia jadi isteri kita, selama itu kita akan tanggung dosa dia. Dipanggil suami yang dayus, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni cerita neraka yang saya bawa ni. Dunia ni sekejap ya. Sekejap saja. Nabi kata akan sampai satu masa besok Islam ni akan menang. Tunggu zaman tu. Tapi sebelum nak tunggu sampai kepada kemenangan Islam itu sendiri, kita akan melalui fasa ini dan fasa ini. Kita tengok diri kita, tuan-tuan. Tengok diri kita. Kita tengok. Kita tak boleh ubah hukum Tuhan. Hukum Allah tetap kita tak boleh nak ubah. Kita kena ikut hukum Allah jika kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa yang Allah ajar kat kita tiap-tiap tahun ni? Satu, Allah ajar kita sebagai seorang hamba yang ikhlas. Mai Ramadan, Allah ajar kita jadi orang ikhlas. Betul kata Nabi, antara ibadat yang tidak ada ruang untuk kita riak, puasa. Sembahyang ada, tuan-tuan. Zakat ada. Haji ada. Tapi puasa tak ada. Ada, tuan-tuan, pernah jumpa orang puasa riak? Ada. Tuan-tuan pergi jumpa dengan kawan, saya puasa. Memang kena penampak siam lah. Saya ingat orang seorang je puasa dalam bulan Ramadan ni. Kami pun puasa lah. Sebab itu, puasa ni langsung tak ada ruang langsung. Sifat riak tu duduk dalam puasa. Tak ada langsung. Allah didik kita setiap tahun. Ikhlas lah. Sebab apa? Sebab besok dekat akhirat, kalau kita buat kerana orang, Allah akan suruh kita minta semua kebaikan pada orang yang kita niatkan dulu. Tuan-tuan, dengan Allah ini cukup mudah. Allah didik kita buat kerana dia. Semayang kerana apa? Kerana dia. Puasa kerana apa? Kerana dia. Mengaji kerana apa? Kerana dia. Mengajar kerana apa? Kerana dia. Buat semua kerana dia. Allah didik kita lillahi ta'ala. Tuan-tuan, apa kelebihan orang yang buat kerana Allah ketika itu? Ketika itu datang akan pertolongan daripada Allah. Kita, tuan-tuan, kalau kita buat sesuatu perkara sebab dunia, bila kita tak dapat dunia, kita bosan buat. Ada orang jumpa saya, Ustaz, saya baca ayat ni, tak murah pun rezeki, kau mahal. Ada?
Orang duk mesej saya, Ustaz, saya hidup saya susah, tolong bagi saya amalan. Ketika kita bagi dia tolong buat, minggu depan dia mesej lagi, tak selesai pun Ustaz. Dia tanya kat saya, tak selesai pun lagi Ustaz. Saya kata beramal lah lagi sampai selesai. Bila nak selesai, saya tak tahu. Bukan saya yang menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Pasal apa kita sentiasa dalam masalah? Sebab kita tak takutkan Allah. Yang tu ya jawapannya. Pasal apa? Kita ini masih dalam masalah sebab kita tak takutkan Allah. Ni ya jawapannya. Ustaz dapat jawapan ni, Ustaz reka sendiri ke? Tak. Allah sebut dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah bagi dia selesai masalah, jalan keluar yang paling baik. Pasal apa? Kita tak selesai masalah, kita tak duduk situ. Itu kita masalah. Kita masih lawan Allah lagi. Kita masih buat perkara yang Allah benci dalam hidup ini. Ada satu dulu tentang, ada satu ceramah. Saya bercakap. Sampai orang kata, saya cakap pasal beli motor. Orang kata, Ustaz buka kedai motor, kami beli kat Ustaz. Saya kata, hak kita beli motor baru ni, kita guna sistem apa? Saja nak tanya, Tuan-tuan jangan duk buat muka com lah. Tuan-tuan boleh berani tak Tuan-tuan cakap dengan saya, yang ni sistem Islamik? Berani tak kata? Jadi agak-agak Tuan-tuan saya nak tanya satu kan. Masa kita duk sign tu, kita rasa apa? Kita rasa selesai sangat ke? Kita rasa seronok? Lalu saya nak tanya, apa ciri orang yang ketika ia berbuat maksiat, dia bergembira dengan maksiat tersebut? Kita tengok saja. Benda ni kadang-kadang tuan-tuan, orang tak mau pandang. Orang lepas pandang. Orang tak mau tengok. Mereka kata, selesai masalah kami, sudah. Di dalam dunia masalah akan selesai. Tetapi di akhirat masalah ini tidak akan selesai selama-lamanya. Susah dalam dunia, ada jalan penyelesaian, ada boleh selesai. Tetapi susah di akhirat, tak ada jalan penyelesaian dia tuan-tuan. Kita lupa tuan-tuan. Padahal riba ni tuan-tuan bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil. Tapi kita bangga dengan apa yang kita buat. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita lihat kita tidak boleh duduk di dalam tempat orang yang bertakwa, pada ketika itulah kita tidak boleh berada dalam keadaan golongan orang yang sakinah, seperti apa yang berlaku kepada Sayyidina Rasul dan Ashabul Rasul. Kenapa orang akhir-akhir ini tuan-tuan, kita tengok dalam medsos, tekanan hidup, betul tak? Orang terjun jambatan, orang bunuh diri. Mereka salah ke? Dia letak asbab, bukan tamak. Mereka letakkan asbab itu, asbab tekanan hidup. Betul tuan-tuan? Betul. Allah didik kita. Nak boleh rezeki tak habis-habis ni, Allah kata apa? Takut Allah. Ayat tu sambung lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia makhraja. Kemudian apa janji Allah? Allah kurniakan kepada dia rezeki yang tak sampai pada akal dah, yakni yang tak disangka-sangka. Tuan-tuan, sifat orang beriman, dia tak pernah resah dengan dunia. Tetapi sifat bagi orang kafir, dia akan sentiasa resah dan gelisah dengan dunia.
Orang tanya saya, tuan-tuan, orang tanya saya, minta maaf, saya saja nak bagi kongsi dengan tuan-tuan. Saya bukan nak tunjuk diri saya tak. Saya pergi kuliah mana-mana, jaranglah saya ambil duit masjid. Boleh katakan saya tak ambil. Bukan Selangor ya tuan-tuan, tapi merata tempat. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana duit minyak Ustaz? Hotel Ustaz. Saya bukan duduk hotel, bukan sehari tuan-tuan. Kalau Terengganu tu, sampai owner tu kenal saya. Owner hotel tu kenal saya. Lama yang saya duduk hotel tu, sampai 5 tahun saya duduk hotel tu. Hotel yang sama. Sekali duduk seminggu, sekali duduk 10 hari. Saya pergi Sarawak, tuan-tuan macam tu juga. Nak panggil saya boleh. Tiket saya bayar, hotel saya bayar. Security orang. Security saya bayar. Saya kata tak payah bagi saya security. Kalau saya main sebab security, beg saya meniaga. Meniaga cepat kaya, betul tak? Betul tuan-tuan. Beg saya meniaga. Sampai tak akai tuan-tuan. Saya mengajar di seluruh Selangor ni 1989. 1989. Zaman almarhum Mufti Datuk Ishak Bahrum ni. Saya mengajar satu masjid dengan Datuk. Kerap juga Datuk ni tersilap. Jadual saya dia main. Jadual saya dia main. Banyak kali ya. Almarhum. Jadi bila Datuk main, kita tak Datuk ni takkan nak ceramah. Dia kata Datuk tinggi lagi pangkat pada saya. Pasal apa Ustaz? Ustaz Datuk, saya cucu saya tak. Dia gelak, dia gelak kat saya. Kami macam tu lah. Macam tu lah kami dulu. Dulu tahun-tahun 90 dulu mengajar macam tu tuan-tuan. Seronok. Seronok. Lah mengajar jadi tak seronok tuan-tuan. Tak seronok pasal apa? Nak pergi pun dah tak seronok. Nak terima kuliah pun dah tak seronok. Ustaz, boleh tak datang di masjid kami? Jamaah lebih kurang 300 orang. Security 2,000. Agak tuan-tuan seronok tak namai? Abang kalau abang jadi saya, abang piat. Dia macam orang tua ni. Saya, kalau orang panggil saya, letak security siap-siap, saya takkan terima. Ini perangai saya tuan-tuan. Bukan ini jalannya untuk kita cari dunia. Bukan ini jalannya. Nabi tak ajar kita. Dan guru-guru kita yang silam tak ajar kita. Bukan ini jalannya. Tetapi inilah jalannya akan berhimpun seluruh dunia dan isinya kepada orang yang Allah didik kepada dia ikhlasun billah. Tuan-tuan, Nabi dia buat semua benda ni pasal apa? Tetapi dunia dan isi dunia ini berhimpun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jibril kata kat Nabi, "Ya Muhammad, mau tak aku doa dengan Allah Bukit Uhud ni jadi mah?" Nabi kata tak mau. Kalau kita dan ni janji Allah. Janji Allah, tuan-tuan, kita ni sebab kita tak mau ikut Tuhan, itu kita jadi macam ni. Orang tanya saya, Ustaz, pasal apa hidup saya tak tenang? Sebab kita lupa Tuhan. Tuhan kata kat kita, Allah nyatakan kepada kita, uzkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Allah bagi tahu lagi kat kita, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kau ingat aku, hati kau tenang. Masalahnya kita tak ingat Allah. Kita ingat selain Allah. Perkara yang selalu meresahkan kita. Apa yang selalu resahkan kita? Tuan-tuan mengaku dengan Tuhan 24 jam ni, berapa jamkah yang kita memikirkan tentang kebesaran Allah? Atau kita fikir pasal nak cuti mana, ni anak nak sekolah macam mana, macam mana ni. Yang kita duduk kat sini, adakah dunia semata-mata ataupun ada ruang dan peluang
kita sedang memikirkan tentang kebesaran Allah. Tuan-tuan, kalau kita ingat Tuhan, tuan-tuan ingat ni lain, sebut ni lain. Ada orang sebut, dia tak ingat. Dia sebut saja. Lepas tu tuan-tuan, bila orang tanya, taubat ni apa? Nabi sebut apa? Taubat ni menyesal. Astaghfirullahalazim, itu lafaz taubat. Tuan-tuan, pencuri ni, lidah pencuri ni boleh pakai tak? Lepas tu dulu kita dengar peribahasa, siakap senohong, gelama ikan duri. Cakap bohong, lama-lama mencuri. Kita ni mencuri tak tuan-tuan? Curi ya, setahun sekali. Kita curi apa? Daging korban. Daging orang kita balas daging orang. Yang tu curi ke? Sajalah nak tanya. Ni berapa tahun lah kita buat kerja. Patutnya kita boleh satu kampit lah, satu beg lah. Pasal apa bawa balik 3 beg? 2 beg ni kita ambil mana? Sedekah lah. Berapa tahun dah kita curi tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau curi ni haram ke boleh pahala masuk syurga? Tuan-tuan, syurga mana yang nak terima si pencuri daging korban ni? Nak tanyalah, hak curi daging korban ni hak isyak dadah lah. Hak curi daging korban ni hak curi motor kah? Hak curi daging korban ni hak main judi kah tuan-tuan? Hak curi daging korban ni hak duk main kad 21 tu kah? Ustaz ni apa semua? Hak sujud ni, minta maaf tuan-tuan, malam ni kan kasar ni. Lama saya tak mengajak kasar ni. Syok tau. Tuan-tuan, Allah didik kita. Tak, saya cakap ni sebab masa kita tak lama. Saya sampai kat rumah dia kadang-kadang saya menangis seorang. Saya kata aku nak jadi apa? Allah bagi kat kita masa ni terlalu lama, tapi kita tak boleh nak jadi kita ni orang baik. Masa ni kan, kalau ikut satu kurun nak sampai dah satu kurun. Kalau ikut umur kita 40 tahun Allah bagi kita masa 40 tahun, tapi kita tak berjaya lagi. Mengumpat tak berhenti lagi, maki orang tak berhenti lagi, pemarah tak boleh nak buang lagi. Kalau umur kita 40 tahun, tuan-tuan, maki bini kita tak boleh. Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi pernah tak maki bini dia? Padahal Nabi maki bini dia. Nabi tengking bini dia. Tahu. Kita tak berjaya lagi jadi orang baik tuan-tuan. Tak berjaya lagi. Tapi kiamat nak sampai lah. Kita cakap apa? Kita nak cakap apa? Kita nak cakap kita ahli syurga. Ahli syurga mana yang pemarah tuan-tuan? Ahli syurga mana yang si pengumpat? Ahli syurga mana yang bakhil? Ahli syurga mana yang masih menghina orang lain? Ahli syurga mana hak masih memaki orang lain? Ahli syurga mana hak masih mengintai aib orang lain? Sampailah kita tak habis tuan-tuan. Kita duk tengok salah orang lah. Tuan-tuan, bila masa dalam hidup kita, kita beritahu salah kita. Aku salah. Bila masa kita mengaku, aku ni salah. Atau hidup kita duk cari salah orang ya, tuan-tuan. Salah sana, salah, terus salah, sehingga kita lupa salah kita. Yang ini yang berlaku kepada Azazil. Langsung Allah tukar nama dia kepada iblis. Tuan-tuan, saya sebab dunia ni dah tak lama kan. Tak lama sangat. Yang Nabi kata besok sampai akhir zaman, orang buat haji dan umrah ada 3 golongan. Pertama, businessman. Kedua, orang melancong. Ketiga, orang yang buat umrah yang benar-benar umrah dan haji yang mabrur dan mabrurah. Tapi Nabi kata golongan nombor 3 ni sikit je. Sikit je. Tuan-tuan, akhir zaman ni jadi tak? Jadi.
Saya nak tanya orang lama-lama yang buat umrah dulu. Saya buat haji tahun 93. Dulu kami tak jalan mana pun tuan-tuan. Madinah, pergi Jabal Uhud, balik. Jabal Uhud, Masjid Quba, Masjid Kiblatan, balik. Lah, berapa banyak tempat ziarah. Dulu, kalau kita pergi Madinah, kita nak duduk dengan Nabi saja. Pergi Mekah sekarang, banyak. Lah, kalau tak bawa orang pergi Taif, orang marah. Dulu, kita tahun 90 lah. Kita akan berlumba-lumba siapa paling banyak buat umrah. Dulu, berlumba. Kita tanya, abang dapat apa umrah? Saya dapat 14. Abang dapat apa? Saya dapat 9. Abang dapat apa? Lah, pergi Taif lagi. Tanya, pergi Taif. Naik kabel car tak lagi? Tuan-tuan, takkan nak kabel car tuan-tuan. Pergi Langkawi ya. Maaf cakap tuan-tuan. Saya bukan cerita ni, cerita kata naik kabel car ni. Saya nak cerita hadis yang Nabi kata tentang perkara ini telah berlaku. Hadis akhir zaman yang Nabi sebut tentang Nabi kata apa? Ilmu ni besok akan diangkat oleh Allah. Macam mana? Ahli ilmu itu dimatikan oleh Allah. Kita tengok sekarang majlis ilmu kuih banyak. Saya mengajar tahun 90 dulu. Sebulan baru ada 5 program, 8 program. Sekarang berapa? Masjid kita. Kadang satu masjid 40. Tuan-tuan, kalau banyak mengaji, cepat jadi baik. Betul tak? Kenapa saya banyak mengaji kau jahat? Makin mengaji makin jahat pasal apa? Makin mengaji makin bergaduh pasal apa? Satu masjid tu. Tadi dalam kereta tuan-tuan saya cerita dengan dia, dengan anak saya. Saya kata apa? Saya mengajar tu satu masjid. Saya mengajar masjid tu 22 tahun. Paling syok dia, pahaman berbeza dua masjid tu. Tapi saya mengajar, pahaman A duduk belah kiri, pahaman B duduk belah kanan. Tiap-tiap bulan macam tu. Tiap-tiap bulan. Hak kawan ni takbir, kawan ni sengap. 22 tahun. Ni tuan-tuan, 22 tahun saya mengajar di masjid tu. Alhamdulillah. Sekarang majlis ramai. Majlis ilmu banyak. Tetapi keberkatan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu nak beramal. Kita tak mampu nak melaksanakan ilmu yang kita tahu. Dan kita buat walaupun perkara itu dilarang oleh Allah secara terang-terangan. Dia tak selesai tuan-tuan. Jika kita tak boleh didik diri kita dan ubah diri kita menjadi insan yang salah, selagi itulah tuan-tuan, kita tak akan berjaya untuk mewujudkan apa-apa perkara sekalipun. Minta maaf, ini pandangan saya. Tuan-tuan, boleh tak dapat keluarga yang sakinah mawaddah jika suaminya tidak saleh, isterinya tidak saleh dan anak-anaknya tidak saleh. Boleh tak tuan-tuan? Takkan dapat. Nak dapat sebuah keluarga yang bahagia, yang sakinah, orang yang berada dalam keluarga tersebut kena perbaiki diri dia masing-masing. Lah tak, suami salahkan isteri, isteri salahkan suami, ayah dan ibu salahkan anak, dan anak-anak salahkan ayah dan sampai bila tuan-tuan? Ini zaman berlaku. Isteri salahkan suami, suami salahkan isteri. Tuan-tuan, bila masa kita nak minta maaf dengan bini kita? Kita lelaki ego tuan-tuan. Lelaki ni ego. Tak boleh lah kita minta maaf dengan bini kita. Kita suami. Betul lah kita suami. Tapi kita bukan suami yang salah. Seorang isteri boleh tak hari-hari minta maaf dengan suami dia? Kita pun sombong juga. Saya tak ada masalah. Ustaz cakap apa ni? Tuan-tuan, kalau nak rumah ni berkat, buat macam mana hak yang ulama buat, hak Nabi suruh. Saya nak keluar rumah, saya tadi cakap dengan anak saya. Umur saya tuan-tuan, saya tak malu cakap umur saya. Umur saya 54. Saya lahir tahun 1969. Saya punya hari jadi 15/11. Ya. Saya kahwin 35 tahun lah. Anak saya 7 orang, cucu saya
14 nak masuk 15 coming soon. Syur ada cucu. Kami dah kahwin 35 tahun. Setiap kali saya nak keluar rumah, isteri saya akan minta maaf dengan saya. Dia akan hantar saya depan muka pintu. Terus saya cakap dengan anak-anak saya, isteri hampa buat macam tu. Ayah kahwin 35 tahun lah. Tiap-tiap hari isteri saya akan datang minta maaf jumpa saya. Walaupun saya nak keluar rumah ni dekat, dia akan minta maaf. Dia akan kata apa? Bang, minta maaf zahir batin. Saya akan jawab sama-sama. Tuan-tuan, jika ingin keberkatan di dalam hidup kita, mula dari rumah. Sebab itu Nabi ajar kita. Ini hadis surah Al-Ikhlas, tuan-tuan. Nabi ajar kita masuk rumah, Nabi kata baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ni balik ni masuk rumah kita, jangan rumah orang. Jadi geng-geng pecah rumah ni, dia masuk, dia baca surah Al-Ikhlas. Punggah tu rumah kita. Nah, rumah kita, tuan-tuan. Rumah kita masuk, balik baca surah Al-Ikhlas. Nabi kata apa? Nabi kata ahli rumah tu Allah berikan keberkatan sehingga keberkatan itu melempah kepada jirannya. Melempah kepada jirannya. Sikit lagi, tuan-tuan. 8.50 kan. Saya bukan cerita isu semasa. Saya cerita pasal Allah dan Rasul. Takkan sejam lebih sikit tak boleh ke? Tak boleh ha? Tuan-tuan suruh saya cerita apa? Hak isu semasa ni cerita, tuan-tuan dengar dah sendiri, tuan-tuan baca dah sendiri. Ramai orang duk cerita. Saya cerita pun tak jadi apa pun, tak boleh ubah apa-apa. Sedap halwa telinga, leh sekali saya kena tangkap, tuan-tuan duk rumah. Dah, ini pengalaman saya, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak almarhum orang tua saya? Almarhum orang tua saya, Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Ketika operasi lalang, dia ditangkap bersama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Sebelum almarhum saya ditangkap, benda ni saya tak pernah cerita dengan orang. Itu saya tak mau cerita isu semasa. Sebelum almarhum ni ditangkap, tuan-tuan, orang yang duduk belakang dia sembang kencang, gajah boleh terbang. Ini sila orang sekarang. Ustaz jangan risau, kami sentiasa di belakang. Tup dia kena tangkap, tuan-tuan. Yang pilihan kereta polis, tuan-tuan, black malaria saya. Black Maria ke black malaria? Saya pun tak tahu. Black Maria. Ligan yang kejar kereta tu, yang dia duduk dalam, saya, tuan-tuan. Masa tu umur saya lebih kurang dalam 15 tahun. Apa jadi? Semasa dia berada di lokap dan buang daerah selama 2 tahun, semua orang tinggalkan dia. Saya yang jaga ibu saya yang jaga adik-adik saya. Orang yang duk sembang gajah boleh terbang, semua hilang. Saya, tuan-tuan, kami gadai gelang, kami itu, kami ini, saya nak bantu keluarga. Umur saya 15 tahun. Mereka makan sedap, mereka makan tom yum, mereka tidur dengan bini mereka. Apa yang jadi kepada almarhum? Tuan-tuan, jangan sembang kencang. Jangan sembang kencang, tuan-tuan. Ni pengalaman saya nak cerita, tuan-tuan. Itu orang dulu, orang dengar kuliah saya, orang kata saya ni kasar. Sekarang seorang tanya Ustaz, macam mana saya boleh lembut? Puas dah, tuan-tuan, puas dah. Saya jumpa macam-macam orang. Malah kadang-kadang saya menangis, tuan-tuan. Sampai, tuan-tuan, satu masa OCS tu pun dah pencet. Ketika saya tak boleh tahan marah saya tepuk meja OCS. Di satu balai polis, saya tak mau cerita balai polis tu.
Ketua polis balai kata kat saya, "Cik, jangan jadikan keturunan almarhum Ustaz Razali duduk lokap yang sama." Saya boleh tahan, dia kata. Dia kata dia nak tangkap saya waktu dia boleh tangkap. Saya kata saya cuma marah saja. Saya cuma marah saja. Saya cuma lepas marah saya. Saya kata. Itu saja. Kata saya tak cerita Yesus masa. Saya nak cerita, saya nak bawa orang semua balik kepada Allah. Cukuplah, Sudahlah tu duk cerita pasal orang, duk sibuk hal dunia yang tak habis-habis. Putaran dunia daripada dulu, dia berputar pada circle yang sama. 40 tahun dulu circle yang sama, isu yang sama. Tetapi apa kerja kita? Tu yang saya katakan. Kita duk hua-hua beli motor pun riba lagi, nak cakap apa? Nak cakap apa, tuan-tuan? Tak nak cakap apa? Sebab saya dah lalu zaman itu. Tak nak cakap apa? Kita tak selesa dengan agama Allah. Kita tak selesa apabila kita diucapkan dengan kalimah Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kalaulah asma Allah dan asma Rasul ni tak boleh lembutkan hati kita, betapa kerasnya hati kita. Betapa kerasnya hati kita, tuan-tuan. Kita tak boleh jadi orang baik sampailah. Sampailah, tuan-tuan. Kita tak mampu ikut perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak mampu nak ikut, kita lawan. Lepas tu saya selalu cakap, kita hebat tara mana dah. Anak kita kahwin, sanding lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau anak kita kahwin, lawan perintah Allah, kita Muslim yang berjaya? Tuan-tuan, kalau Nabi nampak kita buat ni, Nabi siapa apa kat kita? Tu saya kata, sembang gajah boleh terbang, tuan-tuan. Tapi kita tak mampu, kita lawan Allah. Kita tetap istihad lawan Allah. Kita beli motor lawan Allah. Kita kahwin kena nak lawan Allah. Kita lawan dan terus lawan Allah. Masa kita lawan tu mati je lah. Masa lawan tu mati macam mana, tuan-tuan? Saya nak cakap benda tu ya, tuan-tuan. Cakap benda tu ya. Tu saya sembang dengan kawan-kawan. Saya tahu, Ustaz, kenapa tak cerita? Kadang-kadang ceritalah. Saya cerita pun buat apa? Jadi cerita, saya kata. Orang tak boleh jadi baik. Bulan lepas kita dengar cerita Isra' Mi'raj, kita jadi apa? Lepas dengar cerita Isra' Mi'raj, kita panggil ustaz ceramah. Lepas tu kita jadi apa? Kita percaya tak neraka? Kita percaya tak syurga? Ustaz cerita Nabi tengok neraka, Nabi tengok syurga. Lepas kita dengar tu, tuan-tuan. Lepas dengar tu, sejak kita dengar ceramah Isra' Mi'raj tu, bila masa hati tuan-tuan teringin nak masuk syurga. Bila masa? Tak ada. Maknanya hak kita cerita tu jadi cerita. Cerita tu tak boleh ubah hidup kita. Cerita tu tak mampu nak ubah diri kita. Kalau jahat, terus jahat. Kalau kita malas, terus malas. Kalau kita duk sembang hai orang, terus sembang hal orang. Kita tak jadi apa dengan peristiwa-peristiwa tu. Kita terus gagal dan terus gagal. Saya nak tanya, lama mana kita nak gagal? Lama mana kita nak gagal? Tuan-tuan, macam ni lah. Semua orang tak mau masuk neraka. Saya tak mau, tuan-tuan tak mau. Dan kita semua nak masuk syurga. Tidak, tuan-tuan? Saya nak masuk syurga, tuan-tuan nak masuk syurga. Tapi kita dengar cerita.
Hak kita mengaji, nak masuk syurga ni, kena amal banyak. Betul kan? Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Amal kita banyak mana? Kita semaya sunat maghrib pun kita culah tuan-tuan. Main sunat maghrib pun kita tak mau. Semaya sunat ba'diyah isyak lagi pun kita derah nak balik. Tuan-tuan, kita dengan rumah Allah ni kita tak selesa tuan-tuan. Urusan dunia ni kacau kita. Sampai dalam hadis qudsi Allah ingat kat kita. Allah kata apa? Allah kata kita resah, gelisah kita duduk. Allah kata kau duduk rumah aku, tetapi kau cukup aman duduk di rumah engkau, kata Allah. Tidak tuan-tuan. Kita bila duduk surau, duduk masjid, kita pandai punggung kan. Tuan-tuan pernah tak pandai punggung duduk rumah? Padahal rumah kita ada aircon, masjid ada aircon. Tak cukup aircon, dia balas dengan kipas besar lagi. Yang ni pun kita tak tahan. Duk peluk-peluk tubuh masing-masing. Duk tahan genjin. Sejuk betul tak? Tuan-tuan, aircon ni siapa bayar? Kita bayar ke? Masjid bayar. Kita tak bayar apa pun. Pasal apa kita tak selesa duduk rumah Allah? Tanya tuan-tuan. Tanya dalam hati kita. Tanya diri kita, pasal apa aku tak selesa duduk rumah Allah? Aku ni siapa? Aku bila dengar saja kalimah Allah, aku dengar saja kalimah Muhammad, aku rasa tak seronok. Aku ni siapa? Biar aku bila cerita saja pasal duit, cerita saja pasal menega, cerita saja pasal isu semasa, sihat tuan-tuan, sihat. Aku ni siapa? Tanya tuan-tuan, tanya. Tuan-tuan, saya nak cakap ni macam ni ya. Saya dah tua, tuan-tuan dah tua tu ya. Saya dah tua, tuan-tuan pun dah tua. Saya mati, tuan-tuan mati. Cuma siapa dulu ya? Saya dulu ke tuan-tuan dulu? Yang tu kita ikut gilir kita. Tapi nak abang mai kata, saya dah tua, tuan-tuan pun dah tua. Tapi persoalan dia bukan tua ni, sampai umur tua ni kita tak jadi apa pun. Tak ada satu semayang sunat yang boleh kita bangga untuk kita cakap dengan Allah, ya Allah aku nak masuk syurga. Modal hang apa? Modal hang apa? Anak masuk syurga ni modal hang apa? Apa modal hang? Kita nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk apa? Itulah tuan-tuan, kita ni berlagak. Berlagak kita pandai. Kita berlagak pandai tuan-tuan. Berlagak macam ahli syurga. Tak ni. Nak tunjuk apa? Semayang mana? Nak tunjuk semayang apa? Nak tunjuk sedekah. Kita boleh lawan sedekah sahabat lah. Sedekah kan? Sedekah sebulan berapa kita bagi untuk Allah? Tuan-tuan percayalah. Kita boleh duit tiap-tiap bulan ni Allah nak bagi kat kita. Kalau Allah tarik ya, macam mana hak jadi kat kawan-kawan kita? Kerja kena buang, semua kena buang. Tapi Allah masih pilih kita. Dia bagi kat kita tiap-tiap bulan 3,000, 4,000. Tuan-tuan, tanda terima kasih kita dengan Allah. Kita buat apa? Kita buat apa? Kita nak bayar api masjid pun kita tak mahu. Belagak. Kita nak bayar duit air masjid untuk orang semayang pun kita takut belagak nak masuk syurga. Belagak. Belagak lagi. Belagaklah. Belagaklah. Tahu besok kita balik besok dia yaumul mahsyar. Rupanya kita ni ahli neraka. Tuan tak sedar tuan, tapi kita duk belagak macam tu lah. Tuan-tuan, saya 54 tahun. Boleh semayang malam, tiap malam? Boleh. Tuan-tuan buka sejarah sahabat yang dijamin syurga oleh Allah, syurga oleh Nabi Muhammad tu, 10 orang tu. Amalan dia apa? Tak bangun malam pun tak boleh istiqamah.
Akad sebulan sekali bangun malam tu pun nak belagak, tidur banyak. Tuan-tuan, orang yang tidur banyak ni bolehkah masuk syurga? Tapi itulah kita ni belagak, tuan-tuan, belagak, tuan-tuan. Orang belagak tak ada tempat dalam syurga. Bukan saya kata, Nabi kata. Nabi kata la yadkhul jannata misqala habbatin. Nabi kata takkan masuk syurga orang dalam hati dah ada sebesar zarah sombong, tuan. Kita ni jangan nak lawanlah, tuan-tuan. Kita harap masuk syurga pun tak. Maksiat tak tinggal lagi, bergaduh tak tinggal lagi, putus silaturahim tak tinggal lagi. Tengok aib orang itu tak tinggal lagi, mulut jahat lagi, maki orang lagi. Yang tu nak boleh masuk syurga. Bila, tuan-tuan, tak tahu. Saya rasa cukup lah, tuan-tuan, setakat ni lah. Cuma tu lah, kadang-kadang kita nak buang belagak ni tak mampu lagi. Kita jangan cakap nak berhenti mengumpat, kita nak buang belagak ni pun tak mampu. Tuan-tuan, hak kita belagak ni belagak dengan Tuhan. Yang kita belagak ni belagak dengan Tuhan. Satu lah, balik ni saya buka Quran, tuan-tuan buka Quran. Kita tengok sifat-sifat orang beriman. Tuan-tuan tengok yang Allah sebut dalam Quran, sifat orang beriman. Tuan-tuan tengok berapa banyak yang ada yang kena dengan kita. Ataupun satu pun tak kena kat kita. Tengok itu. Dan tuan-tuan cari ayat ahli syurga. Kemudian tuan-tuan tengok apa ahli syurga, sifat ahli syurga yang kena kat kita. Ataupun satu pun tak kena kat kita. Saya tak mau cerita pasal ni. Saya tak mau cerita tu, tak mau cerita ni. Sebab kita dah tak lama, masa dah tak panjang lah. Sebab kita main-main lagi. Ya. Itu sajalah. Jadi saya, tuan-tuan, cukup setakat ni 9-10 orang. Jadi minta maaf banyak-banyak pada semua orang. Ya. Saya emosi sikit. Suara tinggi. Saya tak pernah cerita, tuan-tuan, pasal almarhum masuk penjara ni. Saya tak pernah cerita. Saya tak pernah cerita ni. Tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan tanya yang kawan-kawan media kita. Mereka ni macam anak-anak saya. Mereka ikut saya lama. Ya. Mereka ni bukan orang sini, tuan-tuan. Ni daripada Pening ada. Daripada Sungai Petani. Daripada Kulim. Mai daripada Johor. Mai sini, tuan-tuan. Nak kenal, tuan-tuan. Bukan sebab saya. Mereka ni bukan media saya. Macam sahabat kita daripada Balakang. Zon Ilmu. Zaki Zon Ilmu kan? Ada Ar-Rahman TV, Kalipa Channel, Abu Khatijah Studio. Dan ada kawan kita. Ada di Pening. Ya. Satu pun bukan saya punya. Tuan-tuan yang cakap mereka pecah saya punya. Saya cakap dengan mereka, hampa tak boleh mengajar macam saya. Tetapi inilah bahagian hampa untuk hampa masuk syurga. Dia kata. Ni bahagian mereka untuk mereka masuk syurga. Tuan-tuan, ni bahagian mereka. Saya tak ada satu benda pun. Tak ada satu kelebihan pun, tuan-tuan. Ini kira kamera kat saya ni sikit dah, tuan-tuan. Satu masjid tu sampai 14. Orang kata ustaz dah buat press conference mah. Saya punya mic ni sampai bawah ni, tuan-tuan. Saya bawah. Saya kata ni bahagian kita. Untuk kita masuk syurga, gunakan bahagian kita dan kemahiran kita. Untuk kita besok, ya Allah, aku boleh buat ni. Yang ni aku boleh buat. Lepas tu saya kata, tuan-tuan, kalau kita tak mampu buat baik, satu ya saya pesan. Benda jahat yang ada kat kita ni, tolong tinggalkan. Kita tak mampu sembahyang sunat macam orang lain. Kita tak mampu bangun malam macam orang lain. Kita tak mampu baca Quran macam orang lain. Kita ni tak mampu nak sedekah macam orang lain. Sebut sayang duit kedekut piang mah. Tahu kedekut piang. Nah. Tapi tolong berhenti buat jahat.
Kita tinggal semua hak jahat-jahat tu, kita tinggal. Apa jahat Ustaz? Satu tolong jangan benci orang lain dan tukar kebencian itu dengan kasih sayang. Orang yang pernah kita benci, tolong kita sayang dah. Khususnya adik-beradik kita. Kakak kita yang pernah kita benci, tolong sayang dah. Abang kita yang pernah kita benci, tolong sayang dah. Tuan-tuan, yang ni sunnah hak yang Nabi tunjuk kat kita. Tuan-tuan, Nabi tak suka orang Islam itu dizalimi. Tetapi ketika Futuhul Makkiyah, apa yang berlaku, Nabi kata kat orang Mekah, aku maafkan seluruh orang Mekah. Dan Nabi berikan kasih sayang kepada seluruh orang Mekah. Cukup tuan-tuan, kalau kita boleh hilangkan kebencian dalam diri kita dan kita tukar kebencian itu dengan kasih sayang. Nah, sama-sama kita ni tuan-tuan, kita adik-beradik lah. Kita ni adik-beradik tuan-tuan. Tapi bin tak sama. Tapi syahadat kita sama. Nah, kita adik-beradik tak? Ingatlah tuan-tuan, kita keluarga, kita adik-beradik. Sebab apa saya cakap macam tu? Sampai bini saya, anak saya kata kat saya, ya jangan mati dulu. Yang sejak leleh ni ayah dia macam. Saya suka cakap pasal mati. Ya jangan mati dulu. Mana tahu takdir aku. Tak tahu takdir aku punya. Tapi nak pesan, saya nak cari semua adik-beradik saya dalam dunia ni. Adik-beradik, satu syahadah. Supaya apa? Besok kalau saya susah, tuan-tuan tolong saya lah. Ni janji kita tau. Ni janji kita sama-sama. So kalau tuan-tuan nampak saya susah dalam neraka, tuan-tuan tolong saya. Tolong cakap dengan Allah Ta'ala, ya Allah tolong keluarkan ni Ahmad Nizam bin Ghazali ni. Dalam dunia dulu dia cakap pandai. Mulut juga pasih sangat. Pandai sangat, sembang pandai sangat. Rupa tuan-tuan tengok saya dalam neraka. Tolonglah. Dan tuan-tuan saya janji ya, kalau saya nampak antara tuan-tuan dalam kesusahan, nanti saya minta tolong doa dengan Allah. Ya Allah, aku pernah jumpa dia dekat surah Al-Furqan, seksa 8. InsyaAllah, tolonglah keluarkan mereka. Nah, dah sama-sama dah. Sama-sama. Setakat ni, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bantulah kami ya Arhamar Rahimin dalam segala urusan kami. Ya Allah, saat yang Nabi kata sampai 100 tahun Engkau akan lahirkan seorang mujadid akhir zaman. Ya Allah, saat itu telah hampir atas kami ya Allah, dan kami masih hidup sekarang lagi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ia berlaku tatkala kami masih hidup, tolonglah kami ya Allah. Pilihlah kami sebagai hamba yang Engkau redha. Pilihlah kami dalam golongan yang Engkau pilih dan Engkau redha ya Zal Jalali wal Ikram. Kenapa ya Allah? Nabi pernah cakap dengan kami, pada akhir zaman sampai masa tu ada 73 golongan. Satu golongan saja yang selamat. Kami tak mau duduk pada golongan yang 72 tu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, antara kami pun kami sisih pendapat tak sama. Ya Allah, kami takut kami berada pada 72 golongan yang Kau katakan, yang Nabi kata, yang mana Engkau tidak redha tu ya Allah. Golongan yang selamat, golongan yang Kau pilih, golongan yang Kau redha. Cuma satu golongan tu saja ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika Kau masih hidupkan kami pada zaman itu, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, jika Kau masih hidupkan isteri kami dan anak-anak kami, tolonglah semua anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah,
Ya Arhamar Rahimin. Pada segi akal kami, Ya Allah, anak-anak kami akan menghadapi akan zaman yang disebutkan oleh kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sayang anak-anak kami sayang menantu kami sayang cucu kami, Ya Allah. Tolonglah selamatkan mereka, Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tolong pimpin kami dan mereka ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, tolong jaga mereka untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, tolong jaga mereka untuk kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolong jaga keturunan kami untuk kami, Ya Arhamar Rahimin. Agar mereka istiqamah di dalam akidah, istiqamah di dalam agama, istiqamah di dalam semua segala hal, mengamalkan segala perintah Engkau, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.